Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera. Apa kabar kamu semua? Kita santai dalam pilihan raya kali ini, santai dalam kempen pilihan raya. Baik, baru beberapa hari kempen, kalau aku tak silap masuk hari keempat hari ini kempen PRU 15, dan ada 10 hari lagi untuk kita sama-sama menentukan siapa kerajaan. Akhirnya Khairi Jamaluddin semalam tampil dengan satu kenyataan yang aku tunggu-tunggu. Sebenarnya inilah yang aku memang tunggu daripada Khairi Jamaluddin. Khairi kata dia memang mahu dan dia bercita-cita dan dia tidak mustahil katanya kalau Perdana Menteri datang daripada Sungai Buloh. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa beliau mahu memimpin UMNO dan mahu juga jadi Perdana Menteri kalau ada peluang. Makna kata, Khairi Jamaluddin sebenarnya mempunyai impian yang sangat besar di dalam dunia politik. Dan aku secara pribadi, aku sokong Khairi Jamaluddin kalau dia jadi Perdana Menteri. Walaupun dia daripada UMNO, daripada Barisan Nasional, aku tetap sokong dia sebagai Perdana Menteri. Namun persoalannya sekarang ialah sejauh mana peluang akan diperoleh oleh Khairi Jamaluddin. Karena sekarang ini kita lihat apa yang Khairi kata sendiri dalam beberapa hari yang lepas. Beliau kata beliau amat sukar berada di tempat yang sukar dan boleh kata beliau dalam misi yang amat besar untuk menang di Sungai Buloh. Dengan kedudukan majoriti pada PRU 14 yang lalu menghampiri atau melebihi 20.000 undi majoriti kemenangan Parti Pakatan Harapan di Sungai Buloh, ini menunjukkan bahwa Khairi Jamaluddin sebenarnya berada dalam situasi seperti bunuh diri dan dalam misi impossible. Adakah beliau dapat bertahan dan adakah Khairi Jamaluddin boleh jadi Perdana Menteri? Sebelum kita nak ulas lebih panjang tentang isu kabinet pada petang ini, tinggalkan dulu komen kamu. Adakah Khairi Jamaluddin akan ada peluang untuk mencantas walod-walod yang lain dalam UMNO untuk menjadi Perdana Menteri? Aku fikir kalau Khairi Jamaluddin boleh menang di Parlimen Sungai Buloh, beliau boleh jadi Perdana Menteri. Tapi persoalannya sekarang, bolehkah Khairi Jamaluddin menjadi Perdana Menteri? Dan adakah dia akan menang di kawasan Sungai Buloh yang merupakan kawasan kubu kuat Pakatan Harapan? Tinggalkan komen kamu. Oke, kita nak cerita sekarang tentang kabinet bayangan yang akan dibuat oleh Ismail Sabri Yaakob atau Zahid Hamidi. Persoalannya sekarang ini ialah siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Barisan Nasional selepas kemenangan PRU. Kerana di Perikatan Nasional sudah sah dan muktamad bahwa Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri kalau Perikatan Nasional menang. Namun demikian, di Pakatan Harapan pula hanya juga satu yang dinamakan, yaitu Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri kalau Pakatan Harapan menang. Dan aku fikir dua pakatan ini telah pun sepakat muktamad dan mereka tidak punya lagi pilihan lain selain daripada yang telah dinyatakan. Melainkan di GTA pun belum diketahui siapa Perdana Menteri mereka selepas pilihan raya PRU 15 ini. Yang menjadi persoalan sekarang ialah ada kawan-kawan aku kata beberapa senarai kabinet yang mereka kata akan menjadi senarai kabinet kepada Zahid Hamidi dan bukan Ismail Sabri Yaakob. Mereka kata, netizen kata, apa yang aku dengar di luar sana kata, bukan Ismail Sabri Yaakob yang akan menjadi Perdana Menteri, tetapi Zahid Hamidi. Bahkan tular di mana-mana, tular di Facebook, tular di media sosial, ada menulis bahwa mereka kata undi Barisan Nasional bermakna undi Zahid menjadi Perdana Menteri. Jadi nampaknya rakyat sudah menghidu bahwa yang akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU kalau ditakdirkan Barisan Nasional menang ialah Zahid Hamidi, bukan Ismail Sabri Yaakob. Kerana selepas pengguguran
beberapa menteri daripada dicalonkan dalam PRU 15, kita sudah melihat bahwa Ismail Sabri Yaakob sebenarnya sudah kekurangan sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Oleh sebab itulah besar kemungkinan, kata para netizen, para pengundi yang aku tanya, aku buat tinjauan, mereka kata BN kalau menang pasti Zahid yang akan menjadi Perdana Menteri. Makna kata, bila mereka mengundi Barisan Nasional, mereka sedang mengundi Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Itu kata netizen dalam analisis dan juga tinjauan yang dibuat oleh saya. Tapi yang aku nak ulas juga ialah kabinet yang akan dibuat oleh Zahid Hamidi ini, siapakah ahli-ahlinya? Pertama, timbalan Perdana Menteri. Siapa timbalan Perdana Menteri selepas Zahid menjadi Perdana Menteri? Menurut Zahid, beliau kata akan ada 3 timbalan Perdana Menteri. Bayangkan betapa hampirnya Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri. Ismail Sabri Yaakob tak cakap apa-apa lagi selain beliau kata nanti akan diulas atau nanti akan diberikan penjelasan selepas PRU 15 kalau menang. Ismail Sabri Yaakob tidak ada bercakap langsung tentang tawaran 3 orang timbalan Perdana Menteri. Tapi Zahid sekali lagi kata baru-baru ini bahwa walaupun tidak masuk dalam manifesto, tetapi 3 timbalan Perdana Menteri akan terus diberikan keutamaan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Adakah itu akan jadi realiti? Pertama, yang akan menjadi Perdana Menteri di Semenanjung Malaysia, aku jangka, ya mungkin Tokmat. Itu pun kalau benarlah Tokmat jadi 100% timbalan Perdana Menteri, ini juga satu kejutan sebenarnya. Kerana kalau Tokmat jadi timbalan Perdana Menteri, makna kata selepas Zahid, Tokmatlah yang akan jadi Perdana Menteri. Kalaulah Zahid disabitkan kesalahan di mahkamah, beliau akan masuk penjara dan Tokmatlah yang akan naik menjadi Perdana Menteri. Selain daripada itu, yang aku terkejut, orang kata yang akan menjadi Menteri Keuangan selepas PRU 15 kalau Zahid menjadi Perdana Menteri ialah Tengku Zafrul. Aku tidak setuju sama sekali. Aku rasa bukan Tengku Zafrul yang akan menjadi Menteri Keuangan. Meskipun beliau sebelum ini dalam kerajaan sebelum ini beliau adalah Menteri Keuangan, aku fikir Tengku Zafrul tidak akan dilantik menjadi menjadi Menteri Keuangan. Yang akan dilantik menjadi Menteri Keuangan, aku jangka ialah Ahmad Maslan. Kerana Ahmad Maslan sebelum ini sudah pun pernah menjadi timbalan Menteri Keuangan ketika era Najib Tun Razak. Waktu itu Najib adalah Menteri Keuangan, Ahmad Maslan adalah timbalan. Maksudnya kalau Zahid naik nanti Ahmad Maslan lah yang akan menjadi Menteri Keuangan Malaysia. Di tempat yang lain pula, Menteri Kesihatan. Aku fikir Menteri Kesihatan pun bukan Khairi Jamaluddin. Akan ada orang yang lain yang akan menjadi Menteri Kesihatan menggantikan Khairi Jamaluddin. Dan yang lebih menarik, aku menjangkakan Kementerian Belia dan Sukan mungkin akan diambil oleh Tengku Zafrul. Kerana Tengku Zafrul merupakan seorang atlet. Beliau suka bersukan. Jadi, aku rasa dia akan menjadi Menteri Belia dan Sukan. Hisamuddin, beliau tetap sebagai Menteri di dalam Keselamatan Dalam Negeri. Dan siapakah yang akan menjadi orang penting menggantikan Hamzah Zainuddin? Itu menjadi persoalan besar. Itu dia pada pendapat aku 2 perkara tentang timbalan Perdana Menteri dan juga tentang Menteri Keuangan. Aku rasa bukan Tengku Zafrul tetapi Ahmad Maslan lah yang akan menjadi Menteri Keuangan kita selepas PRU kalau ditakdirkan Barisan Nasional menang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.